بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita meneruskan pengajian kita daripada halaman yang ke-95 daripada surah An-Nisa, surah yang keempat, surah berkaitan dengan wanita, dan banyak perkara-perkara yang Allah bahaskan, yang Allah beri maklumat perlembagaan peraturan kepada kita di dalam surah ini. Selepas kita mendalami surah Ali Imran, surah ketiga, surah kedua surah Al-Baqarah, surah ini digelar sebagai surah Madaniyah, ya, yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah, dan banyak perlembagaan, banyak peraturan untuk sama-sama kita faham, untuk sama-sama kita ambil pelajaran. Saya menjemput pada tuan-tuan untuk share di Facebook untuk kita sama-sama menyebarkan lagi intipati daripada surah ini. Mari sama-sama, ya, kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, ya. Kita meneruskan hari ini surah An-Nisa, surah yang jarang-jarang kita baca, ya, tetapi bila kita baca ni rupa-rupanya banyak perkara, cahaya-cahaya permata indah yang ada kaitan dengan zaman sekarang sebenarnya, ya. Dan di dalam surah ini Allah mengingatkan kepada kita tentang hak-hak orang yang lemah, yang kurang bernasib baik, perlu diperjuangkan secara adil, ya. Jangan sampai kita kerana nakkan sesuatu kita abaikan orang-orang ini dalam kehidupan. Jadi jom kita sama-sama memulakan dengan surah Al-Fatihah bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan yang kita tak pernah lupa untuk membacanya, bukan sekadar di pertemuan My Quran Time, akan tetapi dalam kehidupan kita, iaitu dalam solat kita. Jadi mari kita sama-sama baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz membacakan surah Al-Fatihah tadi. Kita mengingatkan diri kita bahawa kita memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sentiasa memberi pencerahan kepada kita dari masa ke semasa dalam kehidupan kita untuk berjuang. Bagaimanakah panduan? Malah kalau di dalam surah ini kita akan melihat, kalau semalam kita berbincang tentang Allah memberi rukhsah ketika di medan perang, ketika kita bermusafir, di mana Allah memberikan kepada kita rukhsah, kemudahan untuk mengqasarkan, ya, untuk memendekkan solat kita, kerana yang penting kita masih lagi menunaikan solat untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan melihat kepada halaman 95, sinopsis ataupun ringkasan pada hari ini bermula daripada ayat 102. Mari sama-sama kita lihat.
iaitu bercakap tentang bagaimanakah untuk kita melihat solat, ya. Jadi apakah yang ada? Solat qasar adalah solat yang kita dah bincangkan. Hari ini kita berbincang tentang solat khauf, iaitu pada ayat 102 dan ayat 103, iaitu solat ketika kita takut di medan perang. Ini yang akan diperincikan dalam dua ayat, dan kemudian disambung pada ayat 104 ini berkaitan dengan perintah berperang dengan tanpa memikirkan rasa sakit dan menantikan salah satu daripada dua kebaikan, ya. Maksudnya ada kesakitan itu tapi jangan fokus kepada sakit, tetapi fokus kepada apakah ganjaran. Dan pada ayat yang ke-105 kita melihat kepada bagaimana menentukan keputusan hukum dan menjalankan pengadilan dengan berlandaskan kebenaran dan keadilan yang mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan dua ayat, iaitu ayat 102 dan ayat 103, sebelum kita meneruskan lagi untuk kita memahami bagaimana Allah ini amat sayang dan memastikan kita walau di medan perjuangan tetap menjaga satu kewajipan, iaitu solat. Jom kita baca dua ayat 102 dan 103 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam muka surat 95 ni yang kita nak pelajari pada hari ini, terdapat 4 ayat saja Ustaz. Dalam muka surat ni 4 ayat saja. Pendek saja. Ya. Pendek ke panjang? Maksudnya dari ayat segi panjang. betul Ustaz. Dari segi kuantiti ayat tu sedikitlah. Ada 4 saja. Bermakna setiap ayat tu dia ataupun ada beberapa ayat yang panjang. Maksudnya dalam satu muka tu ada 4 ayat saja. So memang panjang. Contohnya ayat 102 dan juga ayat 103 antara panjang lah. Ya. Jadi mari kita sama-sama baca, kita perhatikan betul-betul ayat 102 dan ayat 103 untuk permulaan ini insya-Allah. Dan saya cuba untuk kita baca sama-sama dengan Taranum Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim itu adalah daripada ayat 102 dan ayat 103, panjang Ustaz ya. Kita kena habis dah ni. Baru 2 ayat. Baru 2 ayat. Ya. Masya-Allah. Jadi ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu taala, kesinambungan daripada hari semalam Ustaz ya. Kita berbincang tentang walaupun ketakutan di medan perang ataupun ada orang-orang yang mengacau, tetap juga Allah mewajibkan kepada kita untuk menjaga solat. Ya, dua rakaat bagi solat yang 4 lah ya, maksudnya qasar ketika solat perlu dikendalikan. Jadi Allah menyatakan di hujung ayat 101 semalam, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Kerana salah satu daripada tanda bahawa seseorang itu kufur ialah dia tidak suka orang sembahyang dan dia tidak sembahyang. Jadi itu sebabnya perbezaan di antara orang mukmin dan juga orang yang kufur itu adalah solat, sehingga kan Allah menyatakan solat ini di hujung itu Allah nyatakan sesungguhnya orang yang kafir itu adalah musuh nyata bagimu ya. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian bahawa solat perlu kita jaga betul-betul. Dalam surah An-Nisa ini menariknya Ustaz ya, tidak ada ataupun tidaklah dinyatakan spesifik seperti surah Al-Baqarah, maksudnya wa aqimus solah ya, secara spesifik ada satu dua tempat, tetapi tidaklah dia menjadi pasal solat ni dia tak banyak ya, tapi Allah bagikan sudut-sudut yang berbeza untuk kita memahami solat ini sebenarnya untuk apa ya. Jadi kalau kita lihat pada ayat 102 ini, wa idza kunta fihim, apabila engkau berada di tengah-tengah mereka di kalangan sahabat, lalu engkau hendak melaksanakan solat bersama mereka, maka hendaklah segolongan daripada mereka berdiri bersamamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah daripada belakangmu untuk, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum solat lalu mereka solat denganmu. Ya, ini panjang sikit ya, tapi mudah ceritanya macam mana Allah memberitahu kepada kita bagaimana untuk solat di medan perang ya, sampai di medan perang berjihad pun kena solat, pegang apa tak? Kena pegang senjata ya. Jadi perkara ini kalau kita lihat kata Hamka dalam tafsirnya yang saya baca sekarang Ustaz ya, tafsir surah An-Nisa dan juzuk 5 ini, kata Hamka ialah apa? Dia kata walaupun tengah berjihad, walaupun kena berhijrah ya, berhijrah ni banyaklah dia punya cabaran-cabarannya, tetapi mestilah seseorang itu jaga solat. Waktu berat macam mana pun kena jaga solat ya. Kalau katakan tak jihad ataupun tak berhijrah, hidup kita ringan sahaja, malah lebih lagi pada itu. Satu poin. Yang keduanya, Hamka menyatakan orang yang berjihad dan berhijrah ini adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ketika menuju pada Allah itu, pasal apa berjihad? Kerana orang-orang Islam di Mekah ya, mereka itu diganggu. Bila sampai Madinah pun ada yang mengganggu mereka pasal mereka tidak mahu orang Islam beriman, dan salah satu tanda iman adalah solat. Jadi bila seseorang itu berjihad dan berhijrah untuk memperjuangkan solat, waktu berjuang itu kena solat. Jangan pula dia saya memperjuangkan agar dapat solat, tapi waktu berjuang tu tak payah solat. Pasal apa? Pasal saya sibuk ni kan, sedang berjuang tak sempat solat. Itu tandanya apa? Orang ni ada masalah sikit. Okey. Jadi ini komentar daripada Hamka, dan bila kita melihat cara solat di waktu medan perang ini, kaedahnya mudah, iaitu imam ya, ada pasukan di belakangnya, ahli jemaah lah ya, dibagikan pada dua. Tak sekaligus. Maksudnya kumpulan pertama sembahyang dengan imam. Kalau pada waktu Nabi itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam. Jadi sembahyang satu rakaat sampai sujud yang kedua. Kemudian Nabi tunggu sekejap. Nabi tunggu sekejap, yang lain ini bangkit bangun untuk selesaikan sendiri rakaat yang kedua. Ya, sambil yang kumpulan kedua ini memerhatilah ya, memerhati kepada sekitar agar jangan sampai musuh boleh menyerang ya. Kalau kita perhatikan kepada karikatur yang ada di hadapan tuan-tuan, mari kita sama-sama perhatikan. Begitu. Imam, kemudian ada satu barisan, satu lagi kumpulan dia berjaga-jaga di sekitarnya itu ya. Jadi bila katakan sudah habis kumpulan pertama, imam belum naik lagi ni. Imam belum naik lagi. Habis kumpulan pertama,
masuk kumpulan kedua. Ya, masuk kumpulan kedua, maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam iman naik balik dan kumpulan kedua bersama dengan Nabi, dan kemudian kumpulan pertama itu akan berjaga balik semula. Ini adalah kaedah yang kita boleh faham daripada ayat yang ke-102 sebentar tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, mari kita perhatikan lagi peringatan dalam ayat ini, wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Panjang ayat itu, tapi ceritanya ketika sembahyang itu kena pakai senjata. Kena pakai senjata, dan malah yang sembahyang pakai senjata, yang berjaga lagilah kena pakai senjata. Waddal ladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Mengapa? Kerana bila dia pakai senjata, kalau apa-apa berlaku, dia sudah bersedia. Ya, dan musuh pun dia bila tengok sedang pegang senjata, jadi dia pun tidak akan ambil kesempatan untuk menyerang mailatan wahidah, iaitu satu serangan yang besar secara sekaligus. Pasal apa? Pasal dia tengok ada kumpulan yang tak ada senjata, ada kumpulan yang ada senjata. Baik dia serang dulu yang tak ada senjata. Ya, jadi impression ataupun kaedah melihat begitu kepada musuh itu perlu diuruskan, dan ini Allah beri panduan. Wala junah, tidak ada masalah jika in kana bikum adha, ya, ada yang sulit, ada sakit, ada yang kena hujan, ya. Kalau di medan perang kan hujan ustaz ni, kadang-kadang mungkin dia sesema ke, ada masalah kesihatan ataupun sakit, antadau aslihatakum, untuk meletakkan senjatanya. Jadi ceritanya sahabat bila Allah kata pegang aslihatahum, kena pegang senjata, mereka memang pegang betul-betul. Walau berat macam mana pun kena pegang juga, kerana itu adalah kewajipan yang Allah berikan. Tapi kalau mereka ada masalah, Allah kata no problem. Ya, wala junah, tidak ada dosa di situ. Wa khudhu hidrakum, iaitu kamu ambillah pengawasan kamu. Innallaha adda lil kafirina adzabam muhina. Sesungguhnya Allah menyiapkan untuk orang kafir itu azab yang betul-betul menghinakan. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada ayat 102 ini ialah kita ada dua perkara ustaz ya. Untuk kejayaan kita ada usaha di peringkat tentera Islam, satu, maksudnya kena pegang senjata, kena berjaga-jaga, dan yang keduanya ada solat. Ada pegang senjata, berusaha, ada solat. Jadi komentar Hamka dia kata bahawa kalau kita berusaha tapi tidak solat, amalan kita tidak diterima, ya. Tapi kalau kita solat, katakan kita solat, kemudian kita tak jaga kan, kita letak senjata, tak apalah, kita bertawakalilah kepada Allah, sebenarnya itu tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran untuk kita zaman sekarang ini ialah bila kita berusaha, usaha kuat macam mana pun kita berhadapan dengan COVID-19 contohnya, frontliners contohnya sedang berusaha keras, kita sedang berjuang ni, tetapi kena pastikan bahawa jangan tinggal solat. Itu penting. Pasal apa? Pasal bukan sekadar jangan tinggal solat, malah kalau ikutkan jangan lewatkan solat. Pasal bila kita berusaha tanpa solat, Hamka kata amalan itu tidak diterima. Kalau kita solat sampai tak buat kerja pula, frontliners ke, yang bertugas barisan polis ke, tentera ke, ataupun para doktor, jururawat, kalau katakan dia tak solat, itu maksudnya tidak diredai oleh Allah apa yang kita buat. Kita tak naklah kita dalam keadaan susah sekarang ini, kita perlukan pertolongan daripada Allah, tiba-tiba kita tidak diredai. Yang itu sayang kalau kita tidak ambil perhatian. Dan selepas itu pada ayat 103 Allah menyatakan fa idza qadaitumus salah, bila dah selesai solat, ingatlah kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika di perbaringan. Nak minta ustaz baca sekali lagi ayat 103 ini, kerana ayat ini menjelaskan, menekankan bukan sekadar solat, tetapi mesti solat pada awal waktu. Pasal solat awal waktu ini ada kaitan dengan disiplin dan kejayaan yang Allah ingin berikan kepada sahabat zaman dahulu. Ada kaitan juga dengan kita pada tahun ini untuk terus berjaya menghadapi pelbagai perjuangan. Silakan ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita baca tuan-tuan ayat 103 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم
فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. Seterusnya, apabila kamu telah menyelesaikan solatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah berasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ustaz, ya. Jadi Allah mengingatkan kepada orang yang berjuang ini, bila dah selesai solat, dia katakan dia ada berehat sekejap lah kalau berperang itu. Apakah yang mereka diseru ialah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ya, maksudnya ingat Allah banyak-banyak ketika berdiri, ketika duduk, ketika di atas berbaringan. Ceritanya apa? Biasanya kalau tentera, Ustaz, ya, kalau tentera, saya dulu ada juga tentera US yang belajar sekali bahasa Arab dahulu tu. Mereka ni apabila serang Iraq, bila mereka dah habis serang tu, malam tu dia minum araknya, kemudian dia ceritalah kita pasal mereka pun takut juga mati. Jadi dia nak ceritalah, so, dulu saya buat itu, saya ada anak lah apa sebagainya, sebelum dia berjuang itu esok hari ni nak sambung. Tetapi bagi orang yang beragama Islam, ya, apakah yang Allah bawakan ialah fazkurullah, banyak ingat kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Bukannya minum arak. Pasal kalau katakan mereka tidak ingat pada Allah, malah lebih daripada itu Allah cakap fa idza ma'nantum wa faqimus solah, bila dah tenang kena solat. Pasal solat ini adalah satu ubat, Ustaz. Satu ubat yang perlu kita minum. Cuba bayangkanlah kalau air ni, katakan dalam ini air garam, Ustaz. Air garam, kalau kita ataupun air laut lah, air laut. Kita minum, rasa haus ni kita minum kan. Saya ini air biasa, alhamdulillah, Ustaz, ya. Bismillah. Ya, macam ni. Masya-Allah. Sedap, Ustaz, nampak kan? sedap. Nampak sedap, ya. Tetapi kalau air laut kita minum tak habis, dia makin nak lagi. Jadi bila seseorang itu dalam hidupnya dia rasa tak tenang, kalau di medan perang tu dia mungkin rasa takut apa sebagainya, kalau dia isi dengan bukan mengingati Allah, bukan dengan solat, dia isi dengan tengok movie ke, ataupun dia berborak ke, ataupun kalau ada yang minum arak pergi pub ke apa sebagainya, sebenarnya dia macam minum air laut. Makin lama makin haus dalam kehidupan. Tetapi bagi orang yang ingin ketenangan zaman ini, siapa yang rasa banyak sangat masalah dalam hidup, dia nakkan ketenangan, Allah kata faqimus solah, ya. Dan kita akan sambung nanti tentang inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu adalah satu bahagian yang penting. Tapi sebelum itu kita lihat dahulu perkataan kita pada hari ini, iaitu perkataan sajada. Iaitu perkataan ini berulang sebanyak 92 kali, bermaksud sujud, ya, sebagaimana dalam solat khauf, solat takut di medan perang itu, apabila kumpulan pertama sudah bersujud, maka selepas itu Nabi tunggu sekejap, imam tunggu, dia naik balik habiskan rakaat kedua sebelum kumpulan kedua akan gantikan kumpulan pertama yang telah selesai. Jadi sujud tetap juga wajib dibuat walaupun dah rasa hero, ya, di medan perang tetap kena bersujud. Jadi kesimpulannya pada zaman ini, kalau kita berjuang bagi frontliners, ibu ayah kita berjuang cari nafkah, yang bertugas di mana sahaja, kita hero, tapi kena ingat hero terbaik apabila sampai masanya hero itu akan tunduk sujud. Kerana apa? Kerana kita hero, kita mahu diterima oleh Allah. Tidak mahu Allah bantai kita. Kita hanya hero di peringkat manusia, bukan hero di sisi Allah SWT. Kita sambung kembali My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Ustaz, ya, alhamdulillah kita berbincang tadi ayat yang panjang, ya, daripada ayat 102 hingga 103. Sebelum itu kita ingin juga membuat pengumuman tentang yayasan, ya, tentang tabung untuk Angkatan Tentera Malaysia. Mari kita sama-sama perhatikan.
seruan ataupun sumbangan tuan-tuan adalah amat membantu kepada pahlawan, ya, kempen tabung pahlawan yang perlu, yang kita amat hargai pengorbanan mereka suatu masa dahulu yang kita ingin bantu, dan saya menjemput pada tuan-tuan untuk menyumbang, membantu mereka yang memerlukan. Dan insya-Allah kita teruskan sesi kita pada hari ini dengan melihat kepada tajwid. Saya persilakan pada ustaz. Terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Seperti mana biasa kita nak mengajak sahabat-sahabat Al-Quran kita untuk bergabung dan juga terus berinteraksi, berukhuwah, bersahabat dengan kita semua, iaitu di platform-platform rasmi kita. Kita ada Facebook, Telegram, YouTube, Twitter dan juga Instagram. Facebook kita Sahabat Al-Quran My #Quran Time, juga My #Quran Time. YouTube kita, Telegram dan juga Twitter, iaitu My #Quran Time Official, dan juga Instagram kita My Quran Time Official. Jadi boleh berukhuwah dekat situ, bertanya apa juga soalan-soalan, pandangan ataupun perkongsian nota-nota yang saya yakin dan percaya sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan semuanya ada yang mencatat apa juga nota tu, boleh kongsikan dengan kami untuk kita dapat manfaat semuanya, insya-Allah. Perkongsian tajwid kita seperti biasa pada hari ini kita nak kongsikan menyambung pengajian kita semalam, iaitu berkenaan, masih lagi berkenaan dengan sifat huruf. Hari ini kita nak bincang tentang huraian sifat lazimah huruf hijaiyah, iaitu yang pertama jahar versus ataupun jahar sifat lawan dia hamas, iaitu makna jahar pada bahasa ialah nyaring, dan pada istilah ialah nafas yang tertahan semasa menyebut hurufnya kerana berpegang kuat ia pada makhrajnya. Jadi itu huruf-huruf jahar ialah ain, dha, mim, waw, zai, nun, qaf, ra, hamzah, dhai, ya, ghain, dad, ja, jim, dal, ta, lam, ba, antaranya contoh pada ayat yang ke-102 ataupun ayat yang 103, lau taghfuluna. Jadi itulah antara sifat huruf ataupun sifat fokusnya ialah sifat jahar, dan kita akan sentuh secara spesifik ustaz apabila kita menyebut ataupun kita berbincang tentang huruf-huruf satu demi satu ustaz. Demi satu, Insya-Allah itu adalah perkongsian pada kali ini. Kita secara ringkas memahami tentang huruf, tentang sifat ini, dan penting ustaz ya kita memerhati perkara ini, kerana apabila kita menunaikan memberi hak kepada sifat-sifat ini, pada sifat huruf ini, sebenarnya kita dah menunaikan satu tanggungjawab. Selain daripada tanggungjawab kita dari kehidupan kita, mengenal sifat kita, mengenal sifat ahli keluarga kita, orang sekitar kita, agar terus kita berjuang dalam kehidupan kita dengan cara yang sebenar, ya. Dan mari kita sama-sama kita meneruskan. Jika kita melihat kepada bahagian pertama tadi, kita sudah pun berbincang ayat 102 dan 103. Di bahagian hujung itu ada Allah nyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, sesungguhnya solat itu ditentukan ataupun difardukan pada waktu, ya, pada waktunya kepada orang-orang yang beriman. Jadi di sini bercakap tentang masa solat itu bukan sekadar kita boleh pilih-pilih begitu. Walaupun memang zuhur itu daripada pukul 1.30 sampai pukul 4 misalnya 4.30, tetapi Allah maklumkan bahawa sebenarnya kewajipan itu pada awal waktunya, kita bermauquta, ya. Dan ini Allah bawakan, ingatkan ketika Allah bercerita tentang medan perang ni. Maksudnya di medan perang kita kena berdisiplin, dalam kehidupan kita pun kita kena berdisiplin, kerana apa yang kita ikuti laksanakan pada setiap hari dia melambangkan ketika berjuang di medan perang. Dan kalau di medan perang kita sudah berdisiplin, dia sepatutnya memberi kesan kepada kehidupan kita seharian. Jadi ini perkara yang penting, kerana bagi seorang Islam Ustaz ya, kita menyusun aktiviti kita di sekitar solat. Bukannya menyusun solat di sekitar aktiviti. Contohnya ada yang kata bahawa saya jumpa ataupun saya pergi solat lepas meeting. Saya pergi solat lepas meeting. Sepatutnya dia pergi meeting selepas solat. Lepas maghrib ke, lepas isyak ke. Jadi dia kena sensitif dengan masa solat, pasal itu tujuan kehidupan kita sebagai hamba. Tujuan hidup kita kerana nak solat subuh, solat zuhur, solat asar, maghrib, isyak. Dan apa sahaja aktiviti lain adalah sebagai
nak memenuhkan kehidupan kita. Contohnya kita nak pergi kerja ke, nak pergi mana, menguruskan masa dengan keluarga, itu sepatutnya di antara waktu solat. Sebabnya kalau kita azan Ustaz ya, hayya 'alas solah, kemudian barulah cakap hayya 'alal falah. Maksudnya solat itu menjadi tujuan kita, yang kehidupan ataupun falah segala-galanya ini hanya dia akan bergantung kepada solat kita. Dan seterusnya Allah menyambung kepada ayat 104 dan 105. Jom kita baca. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, tetamu tetamu Allah dan juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Kita nak menyambung dua ayat yang terakhir saya. Ayat 104 dan 105. Tadi kita dah baca lebih kurang satu muka surat lebih Ustaz. Betul. Jadi kita sambung dua ayat ini. Mari kita sambung dengan taranum jiharkah, insya-Allah kita cuba ya. Insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 104 dan 105 yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi sebentar tadi Ustaz ya, bercakap menyambung kembali. Kalau tadi kita bercerita pasal salat, dan kali ini Allah memberi semangat kepada orang-orang yang beriman, kepada tuan-tuan, kepada kita bila kita menghadapi cabaran. Perjuangan paling tinggi adalah di medan perang. Selain daripada itu, perjuangan kita zaman sekarang ini berhadapan dengan cabaran ujian COVID-19, perjuangan keluarga Ustaz ya, di pejabat, kalau katakan bertugas, maka Allah mengingatkan wala tahinu fi il qaum, ya, iaitu janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, dalam berjuang menghadapi pelbagai cabaran ini. Allah menyatakan wala tahinu, daripada perkataan wahan maksudnya lemah. Allah menyatakan lagi in takunu ta'lamun, jika kamu menderita sakit ataupun cedera, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, mereka juga cedera, sakit, rasa cedera ataupun rasa letih, perkara itu sama. Maksudnya bila kita ada cabaran, ada musuh, selagi kita makhluk dan manusia, kita ada perasaan itu. Jadi kadang-kadang bila kita dah sakit, letih Ustaz ya, orang menyakiti kita, disakiti, tersakiti itu, kita rasa macam, saya rasa macam tak tahan lagi lah kan. Saya dah ingatkan berkali-kali tapi orang tak nak ikut. Saya mengharapkan A tapi A tak menjalankan tugas. Saya mengharapkan B pula buat perangai. Contohlah begitu. Sebenarnya bagi pihak musuh yang bukan beriman juga, mereka ada cabaran ini. Tetapi apakah yang Allah ingatkan kepada kita, wa tarjuna minallah ma la yarjun, kita ada Allah. Kamu mengharap kepada Allah, minallah ma la yarjun, mereka itu tidak ada harapan. Ceritanya ialah Ustaz, bila kita ada masalah, kalau kita ada deadline, kita ada tempat bergantung, itu akan menyebabkan kita makin kuat. Ya, berbanding kita tak tahu bila. Contohlah kalau ada orang yang mungkin dia banjir Ustaz ya, banjir, kemudian ada orang call telefon, contohnya call kata saya akan datang beri bantuan dalam masa 3 jam. 3 jam. Jadi kita walaupun kita memang tengah takut ni air makin naik, tapi bila kita tahu bahawa 3 jam kita sanggup menunggu. Betul. Tetapi kalau katakan kita telefon ya, kami akan datang pada habis bateri, kan.
pada waktu itu walaupun kita baru tengah tunggu setengah jam, tapi kita tak tahu ada bantuan ke tak, pasal orang sana pun tak tahu dekat mana nak cari rumah kita. Maka itu adalah contoh dalam kehidupan kita tentang harapan, ya. Bila kita ada harapan rojak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita pasti bahawa Allah tidak akan tinggalkan kita, ya, sama ada di sini ataupun sudah pastinya bila sampai di akhirat nanti Allah tidak akan kecewakan kita, pasal Allah selama ini memang menjaga kita untuk membaiki sesebuah keluarga, diri, negeri ataupun negara. Maka di hujung itu Allah menyatakan wa kanallahu aliman hakima, dan sesungguhnya, ya, dan adalah Allah ini maha mengetahui, maha bijaksana. Apa maksud maha mengetahui? Allah punya ilmu yang luas, dan kalau katakan kita berhadapan dengan musuh, ada cabaran ustaz, ya. Kalau kita selalu dekat dengan Allah, ya, selalu mengharapkan Allah, Allah boleh dia bagi ilmu kalau nak berperang, nak strategi apa sebagainya, Allah boleh bagi, ya. Dan Allah ini maha bijaksana, Allah boleh bagi kita kebijaksanaan untuk merancang strategi macam mana nak susun balik negeri dan negara ini, walaupun kita rasa macam sudah tidak keruan, tetapi Allah boleh bagi ilham kepada orang tertentu, dan akhirnya semua ini kembali balik pada hikmah daripada Allah. Dan kalau dalam surah Yasin Allah cakap wal Quranil Hakim, maksudnya demi Quran yang penuh hikmah, Allah boleh bagi hikmah tersebut. Jadi ini adalah satu peringatan semangat daripada ayat Allah, ayat 104, dan kalau kita kaitkan dengan ayat 103, harapan ini akan makin besar kalau kita jaga solat. Allah. Ya, kalau kita tak jaga solat pada awal waktu, kita rungsing, kita dengar berita sana, berita sini, orang ni nak buat itu, orang ni nak buat ini, kita ikut berita ustaz, ya. Ikut berita sampai terganggu waktu solat kita. Sebenarnya orang tu nak buat ke tak buat ke, nak serang ke apa ke, kalau kita fokus kepada solat, insya-Allah semangat positif kita itu dibantu lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti akan membawa kepada wa kanallahu aliman hakima, iaitu kita masih lagi mendapat bantuan daripada Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Orang lain yang nak buat plot, nak buat perancangan macam-macam, sebenarnya kecil sahaja, ya. Dan selepas itu Allah mengingatkan kepada kita tentang wahyu Allah, ya, iaitu Al-Kitab, ya. Perkataan Al-Kitab kita jumpa pada seawal surah kedua, surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi bila kita lihat takat ini kita sudah mendalami juzuk yang kelima ustaz, ya. Juzuk pertama surah Al-Baqarah, surah Fatihah dengan surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, kemudian surah An-Nisa. Kalau kita perasan yang kita dah belajar ni banyaknya surah Madaniyah. Betul ustaz. Ya. Dan surah Madaniyah ni penuh dengan peraturan, ya. Jadi kalau kita fikir-fikir kan, bukankah kita kena bina iman, ya. Tetapi bila kita tengok susunan dalam Al-Quran ini penuh dengan peraturan dahulu, kemudian barulah kita masuk pada surah Makkiyah nanti, mungkin kita masuk pada surah Al-A'raf ke surah-surah seterusnya. Salah satu poin pentingnya apa tuan-tuan? Kita sudah ada negara, kita sudah ada agama yang lengkap, ya. Jadi orang yang dah masuk pada sebuah negara, dia kena sedar peraturan. Kena belajar peraturan, walaupun dia kata iman saya tak cukup tinggilah, tetapi dah masuk negara. Kita bawa kereta ustaz, ya, boleh tak kalau saya tak cukup lagi beriman dengan peraturan ini, jadi saya bawa kereta tanpa ikut peraturan, saman tetap saman. Kan, kalau sekarang ni ada yang kata tak percayalah pakai mask, pakai topeng nanti akan selamat, kan. Peraturan tetap peraturan. Jumpa dekat kedai tak pakai, tak daftar, silakan RM1,000 contohnya, ya. Pasal apa? Pasal agama ini sudah lengkap. Jadi Allah suruh kita baca dulu Baqarah, surah baca Ali Imran, surah An-Nisa, walaupun peraturannya memang ada yang berat, tetapi ini cara bagaimana kita menguruskan kehidupan kita. Maka mari kita baca sekali lagi ayat 105 untuk kita faham kita ada Alkitab, tujuannya untuk apa? Kita baca dahulu. Silakan ustaz. Baik, terima kasih ustaz. Ayat yang paling bawah sekali ustaz. Ya, betul. Ayat yang paling bawah ni ada banyak mad, ya. Antaranya inna anzalna, itu dua tu mad jaiz atau madul munfasil. Kemudian jumpa lagi bima, madul munfasil lagi. Kemudian kita jumpa satu mad wajib, lil khainin ataupun mad muttasil. Jadi banyak kat ustaz mad. Memang kita kena kontrol nafas kita lah. Saya pun nak cuba ni ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama cuba dengan saya. Kita baca ayat 105 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah kerana membela orang yang berkhianat. Jadi sebenarnya ayat ini turun ada peristiwa Ustaz ya, asbabun nuzul yang berlaku kepada Thu'mah ya, salah seorang daripada orang Islam pada waktu itu ya. Tetapi kita tengok dahulu Allah katakan bahawa sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab ini maksudnya sesuatu yang tertulis sebagai perlembagaan, sebagai peraturan dengan kebenaran ya, yang betul, litahkuma bainan nas, untuk menghukum sesama manusia, bukan sekadar di kalangan orang beriman. Ini yang kita kena faham. Ada yang kata bahawa kalau kita mengamalkan Quran ini hanya untuk orang Islam, cara kita nak menentukan apa sebagainya. Ini bukan. Sebenarnya adalah untuk menghukum, mengadili di peringkat manusia secara keseluruhan ya. Pasal adil itu, kebenaran itu bukan untuk orang Islam sahaja ya, kepada seluruh manusia. Bima arakallah ya, seperti mana yang Allah telah ajarkan kepadamu. Maksudnya bila Nabi dapat kitab itu, Nabi berhukum dengan ijtihad yang diajarkan oleh Allah, dan inilah juga tugas hakim Ustaz ya. Tugas hakim di mahkamah ataupun di pejabat qadi perlu menggunakan kitab Al-Quran ini sebagai sumber perlembagaan kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala penuh dengan kebenaran. Maka di hujung itu menarik, wala takul lil khainina khasima ya, jangan kamu jadi orang yang membela orang yang khianat dan membela ataupun penentang kepada orang yang benar. Ceritanya ada seorang individu ni namanya Thu'mah ya, dia mencuri ya, dia mencuri perisai ya. Ada pendapat kata curi alat lah, tepung ada kata. Tapi kalau katakan perisai itu, dia apa yang dia buat, bila orang tahu dia mencuri, dia pergi lari dan kemudian dia letak kepada satu rumah, rumah seorang Yahudi ya. Jadi Thu'mah bila dah orang kejar tu, Thu'mah cakap bahawa dia tuduh orang Yahudi itu yang mencuri, dia tak mengaku dan kemudian dia beritahu pada keluarga dia, tolong beritahu pada Rasulullah ya, bahawa sebenarnya Yahudi itu yang mencuri, bukan dia. Jadi pasal dah perisai tu kat rumah Yahudi tersebut kata bahawa dia cakap kepada Nabi, aku tidak mencurinya. Aku tak mencuri. Jadi pasal Nabi didekati oleh sanak saudara Thu'mah, dan Thu'mah ni orang Islam kan. Jadi pada waktu itu hampir Nabi termakan dengan maklumat itu. Tapi bila dah diselidik betul-betul, rupa-rupanya memang Thu'mah ini sebagai pencuri tersebut ya. Nabi hampir membenarkan. Jadi di sini Allah mengingatkan, wala takul lil khainina khasima, jangan kamu jadi orang yang membela orang yang khianat. Maksudnya sekarang ini orang khianat itu adalah orang Islam pun tidak boleh kita bela. Dan khasima itu maksudnya orang yang menentang orang yang benar walaupun Yahudi ya. Selama ini memanglah ya, orang kata Yahudi ini di Madinah itu mereka memang bermusuh dengan Nabi, tapi dalam kes keadilan tetap juga bukan kerana agama, bukan kerana kaum, kita litahkuma bainan nas. Quran ini, Alkitab ini adalah sumber hukum kepada seluruh manusia ya. Jadi akhirnya ditentukan bahawa si Yahudi itu tidak bersalah, yang bersalah adalah orang Islam tersebut. Jadi ini pelajaran yang penting zaman sekarang. Disebabkan apa, kadang-kadang ada orang yang kalau geng dia Ustaz, dia cover. Kalau salah orang dia, ini okey tak apa. Malah ada yang kalau orang Islam buat salah tak apa. Pasal apa? Lebih baik kita lindungi orang Islam berbanding dengan orang bukan Islam. Padahal sebenarnya itu bukan konsep di dalam Al-Quran. Kalau salah kan. Kalau katakan kita bercakap tentang keadaan kita sekarang Ustaz kan, kalau salah kita bercakap tentang nak selamatkan negara, kita nak menghadapi cabaran kehidupan ini, kalau ada orang yang tidak ikut SOP, ada orang yang gila mencari sesuatu kan, kita kena cakap bahawa itu salah.
Kan? Tak boleh pula kita kata tak apalah itu geng kita. Pasal apa? Pasal itu akan menyebabkan nanti kalau kita lihat pada hari esok Allah mengingatkan kita, orang yang sudah menjadi hakim, kita membuat penilaian, selepas membuat penilaian Allah kata wastaghfirillah. Ya. Kena beristighfar. Pasal apa? Khawatir ya, seperti Nabi lah. Nabi pernah didatangi oleh seorang yang ada masalah tentang waris, ya, dah lama dah tak selesai isu waris. Ya. Jadi bila Nabi kira-kira dah semak, Nabi membuat disclaimer. Nabi kata apa? Aku manusia, mungkin ada clue orang yang datang itu, salah seorang daripada yang didakwa mungkin clue tak dapat membawakan hujah. Jadi kalau ada kekurangan ataupun ada penilaian Nabi itu yang merugikan saudaranya, jangan kamu ambil. Nabi cakap pada si sahabat ni, ada dua orang Ansar yang sedang ada pertikaian lah. Pasal jika dia dah tahu dah itu silap, maksudnya Nabi dah buat penilaian, pasal Nabi manusia, mungkin ada tak dapat maklumat apa sebagainya. Kalau kamu ambil juga, itu adalah sepotong daripada api yang akan membakar kamu di hari kiamat nanti. Jadi bila Nabi cakap begitu di akhir itu, ya, maksudnya nak minta semua orang beristighfar. Ansar itu saling pula membagi antara mereka, dah tak nak gaduh dah. Awal-awal nak bergaduh, nak menyaman dekat mahkamah lah ni. Tapi bila Nabi ingatkan, aku manusia. Aku hanya tahu mana yang aku tahu sahaja. Ya. Jadi orang yang dengar itu pun dia tahu dah dia bahawa dia ada terlebih terkurang. Kadang-kadang pandai cakap, Ustaz, kita boleh menang. Betul. Kan? Betul. Kalau anak Yang beranak salah kita tak salah. Yang salah tak ada. Kalau ada anak beranak pun kan, kalau bergaduh pun siapa yang pandai buat dia punya apa adegan tragedi dia itu, dia akan menang. Betul, kan? Tapi hanya Allah yang tahu, dan orang yang tahu tersebut perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan, iaitu pada ayat yang ke-102 kita mengambil pelajaran utamakan solat walaupun ketika perang, walaupun ketika musafir, walaupun ketika sakit. Maka sudah tentu kalau kita tidak sakit, tidak berperang, solat perlu dijadikan tonggak dalam kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, dirikan solat pada waktunya, jangan bertangguh kerana itu akan mengganggu motivasi positif yang ada pada diri kita. Itu yang kita belajar daripada ayat 103. Dan pada ayat 104, selalu kuatkan harapan kepada Allah biarpun terluka pada jalan kebaikan. Kerana bagi ibu-ibu, bagi ayah yang mungkin terluka, sakit, disakiti, bila kita kuatkan harapan pada Allah, itulah balasan yang besar yang Allah akan bantu, dan Allah memberi ilmu kebijaksanaan kepada kita. Mari sama-sama kita doa, Ustaz, ya, untuk sama-sama kita mohon Allah berikan kepada kita ilmu kebijaksanaan menguruskan kehidupan penuh pancaroba. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Tuan-tuan, betapa pentingnya solat sah. Allah ingatkan pada kita, mudah-mudahan kita jadi orang yang menjaga solat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa ibu ayah kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudah sampai ke saat ini, ya Allah. Saban waktu kami berdiri, kami rukuk, kami sujud kepadamu, ya Allah. Kami mendirikan salat kami, ya Allah. Akan tetapi, ya Allah, kami tidak mengetahui bagaimana salat kami, ya Allah. Adakah ianya diterima oleh-Mu ataupun tidak, ya Allah. Namun, ya Allah, kami mohon ke hadrat-Mu, ya Allah. Angkatlah salat-salat kami, ya Allah. Terimalah salat kami, ya Rahman. Terimalah salat kami, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami, anak-anak kami, zuriat keturunan kami, ya Allah, orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang menjaga salat, orang-orang yang mendirikan salat di awal waktu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnia kekuatan kepada kami seorang ayah untuk kami jaga salat kami, salat ahli keluarga kami di awal waktu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu pergantungan kami sepenuh-penuhnya, ya Allah. Maka ya Allah, kurnia kekuatan buat kami, ya Allah, untuk senantiasa menjaga apa juga perintahmu dan juga laranganmu, ya Allah. Permudahkan kami membaca Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, ya Allah. برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Allah minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan kepada kita semua mampu untuk menunaikan solat di awal waktu. Saatnya kita mengingatkan kepada ahli keluarga kita, kita menjadikan solat ini sebagai sumber untuk kita positif dalam kehidupan kita, penuh pengharapan kepada Allah, tidak kecewa dalam menghadapi pancaroba yang ada. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam kesedaran wakaf untuk ummah, satu platform di mana tuan-tuan ya ada kelapangan, ada kesudian, ada yang lebih untuk kita sama-sama hulurkan sumbangan pada nombor yang tertera, kerana kita ingin memastikan program ini, sumbangan tuan-tuan digunakan untuk program-program berkaitan dengan Al-Quran, selain kita mengedarkan mushaf Al-Quran untuk ditatap, dibaca, dan kita menghasilkan program seperti My Quran Time ini pada masa-masa akan datang, pelbagai program tambahan di peringkat offline bersama dengan tuan-tuan, melatih cikgu-cikgu berkaitan dengan Quran agar program kesedaran Quran ini tersebar di seluruh negara. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga Ustaz 6 pagi. 6 pagi. Jangan lupa bagi tuan-tuan yang mungkin terlepas pada hari ini, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Rancangan ini dibawakan oleh Mufaz, mendoakan tuan-tuan terus istiqamah bersama Al-Quran. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.